Baiklah, Malaysia hari ini, apa khabar semua? Teruskan ceria bersama dengan kami berdua. Buat pertama kalinya, saya secara rasmi nak mengalu-alukan kehadiran Nas bersama dengan kita di Malaysia hari ini. First time dapat ni. Cik ada Miss Wan, pertama kali kita bersiaran bersama-sama, kita nak berselfie sikit. Tu dia. Okey, nanti post Mesti post. Nanti. Sebab sekarang Instagram pun dah muncul semula. Semalam Facebook, WhatsApp, Instagram dah semua tengah menggagau, tak tahu apa nak buat. Tapi jangan khawatir, semuanya kembali pulih seperti biasa. 6 hari bulan Oktober. Ya, tanggal istimewa dan pelbagai pengisian yang kita sediakan untuk anda hari ini. Ya, betul. Antaranya berkaitan dengan ramai yang cakap tentang harga barang. Kan? Yang tiba-tiba je ketinggi perginya. Melonjak-lonjak perginya. Tiba-tiba je terkawal. Tapi ini akan kita bincangkan secara eksklusif di Malaysia hari ini dan lebih penting kita nak bawakan juga berkaitan dengan antara yang sedang hangat diperkatakan. DUN ni, cerita mengenai DUN ni, Nas. Tepat sekali. Jadi DUN Melaka telah pun dibubarkan sejak 4 Oktober hari Isnin. Dan sini kita berhadapan dengan suatu krisis politik ya. Jadi di sini kita akan membentangkan secara lebih terperinci bersama dengan penganalisis politik kita pada orang Melaka di luar sana yang tengah marah-marah. Hari ini kita duduk dan kita redakan kemarahan kita dan kita cari jalan penyelesaian yang terbaik sebaik-baiknya untuk rakyat Melaka. Sebab bila bercerita mengenai pembubaran kerajaan negeri dan sebagainya ni, mungkin ramai yang dia akan ikut emosi teruslah kan. Tapi kita nak bawakan satu medium untuk kita faham kenapa perlu ada pembubaran dan mungkin perlu ada perubahan peralihan kuasa saja sebenarnya. Jadi kita dapatkan pakar di dalam medsos nanti, dari meja medsos nanti untuk berbicara berkenaan dengan pemahaman tersebut. Itu yang kita harapkanlah kan. Supaya kita semua cakna dan kita akur dengan apa yang bakal terjadi nanti pilihan raya negeri ataupun tidak. Semuanya akan kita bentangkan. Bukan itu saja, di hujung rancangan kita bersama seorang selebriti yang semakin mencakar langit begitu. Laka Idris. Awak tengok drama tak? Tengok. Saya memang minat. Kalau drama ni memang kita suka dengar runut bunyi dia kan. Tepat sekali. Jadi untuk drama anak sena ni semakin popular. Ini juga anak faham kita. Itu dia, Laka Idris bersama-sama kita. Adakah dia bakal menjadi Mr. OST kita yang terbaru? Ataupun tidak. Semuanya di Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda. Ya, dan terus hidupkan pagi anda bersama dengan kami berdua sepanjang 1 jam ini. Dan sekarang kita nak bawakan satu kisah gadis bujang ni. Saya sukalah. Cik, anda kalau gadis bujang terus, dia pasti baik pakai mask. Kalau tidak, dah tersenyum lebar. Ya, dia bukan apa. Dah bujang. Lepas tu bertanggungjawab. Kemudian duduk di Al-Ustaz kan. Al-Ustaz ni memang kita ada satu rasa yang sedap. Lain macam feeling ya. Saya suka utara-utara ni. Beautiful. Dan orang kata sopan santun dia lain macam. Jadi bercerita tentang sopan santun, kita lihatlah bingkisan kita tentang seorang anak gadis dari Alor Mengkudu, Al-Ustaz. Dia angkit. Allah! Allah! Nak hidup. Ikan masih hidup. Ikan masih hidup. Beri laluan. Gadis kampung nak lalu ni, boh. Gadis kampung, gelaran Nur Syahidah Zulkifli 23 tahun yang berasal dari kampung Alor Mengkudu, Kedah. Dek kerana gemar berkongsi rakaman dirinya memancing di kawasan sawah yang terletak di belakang rumah, kisahnya menjadi tular di laman sosial. Gelagatnya cukup bersahaja dengan berlatar belakangkan suasana desa, menarik perhatian sesiapa sahaja yang melihat. Hasil tangkapan seperti puyuh, sepat dan lampam kemudiannya akan dibuat pekasam untuk dijual atas permintaan ramai. Namun di sebalik keceriaan yang dikongsi, siapa sangka anak bongsu daripada dua beradik ini ada kisahnya yang tersendiri. Menurut Syahidah, kedua ibu bapanya merupakan orang kelainan upaya OKU pendengaran dan percakapan. Selepas abang sulungnya berkahwin, Syahidah mengambil keputusan untuk tinggal di rumah bersama ibu bapanya. Menyimpan hasrat untuk menghadiahkan ayahnya sebuah kereta dan bagi meneruskan kelangsungan hidup, Syahidah banyak melakukan kerja sampingan seperti menjadi runner dan juga mengusahakan perniagaan bandel sejak setahun lalu. Minat yang mendalam terhadap bidang perniagaan juga mendorong Syahidah untuk membuka sebuah gerai burger di hadapan rumah yang diusahakan bersama ayahnya sejak 2 minggu lalu.
Meskipun hidupnya tidak dilimpahi dengan kemewahan, namun Syahidah tetap bersyukur dikurniakan nikmat rezeki dalam bentuk yang berbeza. Menjaga dan melihat kegembiraan ibu bapanya di depan mata sudah cukup memberi kepuasan buat diri Syahidah. Betul. Di sebalik kegembiraan, setiap orang tu kentalnya hati tu pastinya ada cerita di sebaliknya kan? Tepat sekali, dan orang kata pengorbanan yang dilakukan oleh seorang anak untuk ibu dan bapa. InsyaAllah syurga bagi dia sejuk hati. Ya, betul. Okey, beri laluan. Kita nak perkenalkan gadis kampung ni, bos. Nur Syahidah Zulkifli bersama dengan kita. Syahidah, Assalamualaikum. Salam. Ya. Wah, ini dia kita berjumpa gadis famous buat pertama kalinya. Gadis kampung _1. Macam mana perasaannya? Salah satu daripada video anda tangkap ikan puyuh, tapi sebab riak punya pasal hilang ikan puyuh daripada joran. Ikan masih hidup. Tapi tontonan dia 1.4 juta tontonan. Wow. Wah, macam mana perasaan sekarang dah famous dekat Alor Mengkudu ni? Semacam tak percaya. Tak percayalah. Sebab tak tahu apa benda tu nak viral. Lepas tu kalau pergi beli ikan ke apa, semua orang cakap, budak viral. Macam tu lah. Budak viral. Macam mana dengan perniagaan Syahidah? Sekarang dah jual bandel, burger sebagainya. Semakin orang kenal, semakin tinggi. Sekarang ni bandar tak sempat nak buat sebab fokus dekat Kasam saja. Wah, sebab bisnes Perkasam semakin majulah kat sini. Tu dah. Pocok. Syahidah, okey, saya yang pertama nak puji background tu memang cantik lah kan, suasana di kampung di Alor Setak ni. Tapi kita nak tanya, saya dengan Nas ni dari tadi tertanya-tanya, siapa yang ambil video ni, Syahidah? Video sebab rakam sendiri, lepas tu kadang-kadang kalau ayah mancing, suruh ayah rakam je. Ayah yang rakam ni? Ayah jadi kameraman. Ayah boleh dapat komisen ni. Bau nak cakap. Bagi mak lah rakam. Macam tu pula. Okey. Sekarang ni saya difahamkan Syahidah buat macam-macam jenis kerja. Pakcik ada kat tepi tu Ya. Main sekali-sekali. Assalamualaikum, Cik. Ya. Okey. Okay, saya pun ada belajar satu. Okey. Sayang. Salam. Cik. Macam tu. Cik. Okey. Apa jawapannya tu Syahidah buat macam tadi tu? Jawapan Tu dia- sayang. Sayang. Yang ni cinta macam Okey tu. dah, alang-alang bersama dengan ibu yang tercinta kan, dengan Syahidah. Mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan, macam kita cakap tadi dah, di sebalik kekentalan itu, kerja keras ni mungkin ada cerita di sebaliknya. Mungkin kalau nak kongsikan, kalau tak keberatan Syahidah? Boleh. Saya sebenarnya saya duduk rumah ni sebab saya memang niat saya nak jaga, sebab saya adik-beradik tak ramai. Jadi kat sini So kalau macam saya difahamkan Cik Syahidah pun terpaksa berhenti kerja mendapat peluang pekerjaan, tawaran pekerjaan di bandar tapi tak mengambilnya, semuanya untuk menjaga orang tua. Betul atau tidak? Boleh ceritakan sikit? betul. Betul. Sebab kalau saya kerja, dia tak tentu tak kadang-kadang boleh balik lewat ataupun awal. Sebab mak saya ni dia lain sikit. So betul kena handle, sebab kalau saya balik lewat nanti perniagaan ayah saya tak boleh, orang nak berkomunikasi tu orang tak faham. Saya kena ada dekat tempat. Saya lebih memilih untuk bekerja rumah untuk mengambil macam jadi dropship ataupun saya buat macam-macam. Selagi saya boleh buat. Syahidah, kalau boleh kongsikan kondisi ibu dan bapanya macam mana sebenarnya? Macam mana? Kondisi keadaan ibu dan ayah ni, keadaan kesihatannya sebenarnya bagaimana? Ayah okey, mak dia kurang okey sebab dia asma, so kena banyak jumpa doktor lah untuk cek rawatan dia. Jadi setakat ni ada seorang abang saja yang saya difahamkan dah berkahwin dan berada di Kulim, Kedah. Jadi Syahidah menjaga ibu dan bapa seorang diri saja? Ya, seorang diri. Seorang diri. Tak terasa tertekan ke kadang-kadang kalau betul dikata tanggungjawab yang terlalu berat? Tertekan tu memang banyak ke sebenarnya, tapi kita sebagai anak, kita tak boleh hilang dari semua tu. Macam mana pun kita kena handle. Baik. Syahidah, okey, kalau nak dikongsikan, sebab kita ada terbaca satu artikel lah, Syahidah ni niatnya untuk membantu ibu dan bapa menjaga, kemudian nak membelikan kereta, nak membawa sekurang-kurangnya ke Tanah Suci Mekah. Jadi bagaimana sekarang perancangannya tu, kalau boleh dikongsikan juga? Memang ayah saya memang dari dulu dia ada cakap dia tak minta, tapi kita sebagai anak kita kena bagilah. Sekarang waktu kita kena berbantu, dia ada cakap lah, dia cakap bila nak beli kereta sebab susah kan naik motor. Kalau pergi macam dia, ayah ni dia macam suka juga bisnes. Dia suka berniaga.
Sebab ramai dengan golongan orang OKU ni, dia suka berniaga tepi jalan. So, bila dia bawa barang depan belakang, kita sebagai anak tak sanggup tengok. Wah, alah, luluh hati bila kita nampak ibu bapa kita berniaga macam tu. Tapi darah peniaga ni ada dalam badan Syahidah juga ya. Jadi bandel, jual burger, apa lagi yang dilakukan? Tak penat ke nak lakukan semua tu? Pekasam tu kan? Pekasam lagi. Tak penat ke? Penat tu sangat penat, tapi orang cakap pengorbanan seorang anak tu kena teruskan sebab mak saya ni dia nak tengok saya bahagia. Alhamdulillah. Senang. Orang lain juga macam tu. Ibu mana tak nak tengok anaknya bahagia kan? Okey, Syahidah, kalau nak dikongsikan berkaitan dengan pekasam ni, sebab kita tengah tunjukkan video yang awak mancing ikan, kemudian ada proses pembuatannya juga. Macam mana kalau nak dikongsikan seharian ni, bagaimana jualan dan macam mana kita nak dapatkan ni, Syahidah? Permulaan saya buat tu, saya tak buat pun pekasam untuk makan sahaja. Kan saya buat, saya cuba tak betul, saya ajak jiran saya. Terus buat tu, lepas tu terus ada buat live dekat TikTok. And budak-budak TikTok, kakak-kakak semua yang nak beli. So saya cakap mungkin boleh kot sebab ikan masih banyak. Tu sekarang ikan dah tak berapa banyak. So cuma balik beli ikan kosong, kita cuma balik buat. Wah, orang yang pandai berniaga ni, kalau buat isteri ni bagus juga ni. Betul lah. Hanif jangan tersenyum-senyum Hanif. Bukan. Saya senyum untuk mereka yang menonton lah. Jadi, bagaimana sebenarnya kalau nak ditanyakan kehidupan peribadi sikit ni, Syahidah? Nanti kot ada yang sudi ke apa ke? Macam mana? Boleh. Cik, senang je. Kalau ada yang sudi, boleh. No problem. Macam ni saya suka. Tak ada piawaian. Okey, Syahidah, mungkin di penghujung ni, Syahidah, kalau boleh kongsikan sedikit kata-kata semangat untuk mereka yang menonton, termasuklah kepada kami berdua ni, untuk anda kongsikan kata-kata semangat dan juga mungkin selepas ni kalau nak ikut awak di mana media sosial yang terbaik, Syahidah? Boleh ikut saya dekat TikTok lah, Gadis Kampung _1 ataupun Instagram saya Adida_3 kali untuk pembelian pekasam. Saya cuma nak cakap untuk orang-orang muda macam saya, kalau boleh teruskan ke depan, jangan patah ke belakang. Apa pun orang nak cakap, biarkan. Ini dia anak muda yang kental, terbaik. Terima kasih Syahidah. Semoga salam juga dekat ibu dan ayah di belakang sana. Sampaikan salam pada ibu tu. Terima kasih banyak-banyak. Macam mana tadi Nas kalau nak sayang? Saya sayang awak. Saya sayang awak. Okey, terima kasih banyak-banyak Syahidah. Semoga terus maju jaya insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia. Memang kental ya orang daripada Alostar ni. Orang Kedah ni memang semua kental kan. Betul, saya minat lah sebab kekentalan depa ni memang cekang lah. Wah, tu dia dah keluar dah. Tapi saya suka sebab dia cakap tadi. Kalau boleh nak follow saya kat mana-mana untuk beli pekasam tu boleh. Tapi untuk berkenalan dia tak cakap pula. Itulah dia. Adalah tu. Orang Kedah ni memang malu orang dia kan. Hanif, minta maaf terlepas peluang. Okey, kita nak berteriak seketika selepas ini. Banyak lagi perkongsiannya, antaranya berkaitan dengan harga barang naik akan kami bincangkan di Malaysia hari ini. Semua bersama kita selepas ini. Isu peningkatan harga barang, terutamanya ayam segar, lazimnya timbul ketika musim perayaan. Namun perkara ini kembali menjadi topik hangat baru-baru ini. Saya kini berada di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail untuk membuat tinjauan pemeriksaan kawalan harga barang yang di sini bersama dengan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Kuala Lumpur. Pihak penguatkuasa KPDN HCP dan komuniti pasar melakukan pemeriksaan di setiap premis yang beroperasi di pasar itu. Pemeriksaan yang dilakukan melibatkan harga barangan semasa dan memastikan tanda harga yang dipamerkan mengikut prosedur operasi standard SOP. Kenyataan pemeriksaan premis akan dikeluarkan kepada setiap peniaga selepas pemeriksaan dilakukan. Jika ada sebarang kesalahan, pihak penguatkuasa akan mencatatkan notis di dalam kenyataan itu dan kompaun akan dikenakan kepada peniaga.
Hasil tinjauan di beberapa premis perniagaan ayam segar mendapati harga purata bagi jualan runcit dijual pada kadar RM9.50 sekilogram, menunjukkan ada penurunan berbanding harga sebelum ini yang mencecah sehingga lebih RM10 sekilogram. Menurut laporan akhbar, kenaikan harga itu berpunca dari harga pembekal serta peningkatan harga dedak ayam. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KPDN SCP pada 9 September lalu, bagi memantau harga ayam di setiap rantaian pengedaran seluruh negara, mendapati bahawa harga purata ayam standard di Semenanjung ialah RM8.39 sekilogram. Walaupun begitu, sepanjang pemantauan dilakukan di sini oleh pihak penguatkuasa KPDN SCP, kedudukan harga ayam di pasaran Kuala Lumpur kini dalam situasi terkawal serta stabil tanpa ada peningkatan yang keterlaluan. Sebagai pengguna, kita digalakkan untuk terus membuat pembelian bijak dengan sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga berdasarkan lokasi. Terima kasih di atas laporan daripada Putri Alia dari tim MHI, dan itu ada pantauan yang kami buat di pasar yang berdekatan, Pasar Taman Tun Dr. Ismail. Ya, betul. Nah, dan di sana kita nampak enforcement ataupun penguatkuasaan pegawai yang membuat penguatkuasaan dan menjaga harga-harga tersebut untuk kita rakyat Malaysia. Tapi baru-baru ni macam saya tanya Anif tadi betul. yang biasa pergi pasar kan. Sangat biasa. Jangan kantoi kan. Kan? Kita lelaki gantang pergi pasar tanah. Daripada RM7 lebih, kita nampak dia naik sebanyak 5 kali pada bulan September dan mendatangkan kebimbangan. Selalunya saya kalau pergi shopping itu bila dah harga naik itu, ini bukan hari raya tau. Kenapa kita tengok gini kau cikit darah Tanya terus sebab kita dah biasa bila dia. Jadi kita bolehlah tanya macam tu, apa boleh buat. Dan apa yang ditinjaukan oleh Putri Alia tadi, harga dedak semakin naik, itulah antara orang kata reason dia kenapa harga tu menaik. Dan mungkin ramai yang tanya berkenaan dengan penguatkuasaan. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut dan lebih jelas, kita bawakan sendiri bersama dengan kita dalam talian adalah Puan Nurul Syarina Mat Anwar, Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP Kuala Lumpur bersama kita. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami Puan. Tepat sekali dengan suaranya yang terang benderang begitu ya. Jadi apa yang kita dapat daripada tinjauan kita, harga dedak semakin naik, itulah dia punca kenapa harga ayam semakin meningkat. Ya, betul. Tapi bukan saja harga ayam, harga barangan lain juga, termasuk barangan-barangan yang tak makan dedak seperti sayur. Jadi boleh kita bertanya kepada pihak KPDN HGP, kenapa perkara ini boleh berlaku? Okey, sebagaimana maklum peralihan fasa daripada PKP kepada fasa pemulihan negara telah menyebabkan pelbagai sektor perdagangan ekonomi telah dibuka secara optimum. Ini bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Tidak dinafikanlah apabila kedai makan, restoran kan dah mula dibuka, boleh dine in dan sebagainya, maka permintaan terhadap barang-barang tadi termasuklah ayam, barang-barang runcit yang lain meningkat dengan mendadak. Kerana barang-barang ini menjadi demand utamalah pada ketika selepas pembukaan fasa pemulihan negara tersebut. Jadi orang kata adakah dedak itu salah satu faktor? Ia hanya salah satu faktor kecil sahajalah. Tepat sekali. Jadi memang masuk akal lah juga tentang supply dan demand. Bila ada supply yang tak cukup dan demand yang lebih, harga pasti akan melambung. Puan, kalau apabila berbicara mengenai Puan katakan tentang situasinya sekarang dengan pembukaan banyak lagi sektor. Jadi bagaimana sebenarnya pihak KPDN HGP sendiri di bahagian Puan lah untuk menetapkan harga, melihat kepada harga shilling yang telah pun diberikan ni Puan? Okey, bagi pihak KPDN HGP, pertama sekali adalah kita melihat kepada demand semasa lah. Nombor satu, apabila kita nak memastikan dalam menetapkan harga shilling, bekalan barang hendaklah mencukupi untuk berada di pasaran bagi keseluruhan masyarakat pengguna. Jadi apabila bekalan barangan telah dijamin mencukupi, kita akan melihat pula trend harga barangan tersebut bagi memastikan harga itu adalah harga yang boleh, tidak membebankan pengguna dan juga tidak menjejaskan keuntungan peniaga. Walau bagaimanapun, untuk memastikan pemilihan barang
penetapan harga ataupun barangan ni tadi, kita pihak KPDN dan CP dengan agensi-agensi kementerian yang lain akan mengadakan perbincangan bersama pemain-pemain industri utama di Malaysia, persatuan-persatuan, pemborong dan juga wakil-wakil peniaga. Ini bagi memastikan semua pihak kita mendengar apa pandangan dan juga cadangan daripada mereka terhadap cadangan-cadangan harga dan juga barang yang kita hendak kawal. Adakah itu juga sebab kenapa harga tidak boleh turun secara mendadak untuk menjaga kesamarataan antara rakyat yang membeli dan juga pemborong, peruncit dan juga wakil-wakil daripada persatuan? Saya boleh katakan ia adalah sebahagian daripada kesan lah, sebab bila mengadakan rundingan, pihak-pihak penternak, peladang, pemborong, mereka ada kos-kos yang mereka tanggung. Jadi di sini mereka sendiri perlu melihat semula kos-kos mereka sebelum buat keputusan mendadak. Jadi hasil rundingan dari semasa ke semasa, kita boleh lihat penurunan sedikit demi sedikit setelah mereka sendiri menyelaras semula kos-kos dan juga margin keuntungan mereka yang lebih munasabah untuk harga jualan kepada pengguna. Ya, okey, baik Puan. Sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak menjemput Puan dan juga semua yang menonton kami di Malaysia pada pagi ini sebab kita ada dapatkan pandangan daripada para peniaga berkenaan dengan isu yang kita utarakan ini. Mungkin mereka juga ada pendapat terutama berkaitan dengan peningkatan harga ayam pada ketika ini. Sama-sama kita saksikan. Macam pelik sikit lah. Biasa perayaan dia yang naik kan. Ni macam sekarang baru bulan 9 hari tu dia dah naik tinggi. Tak pernah harga tinggi macam ni kan. Sekarang harga ayam RM9.5 sekilo. Sebelum ni pernah mencecah RM10.50 1 kilo. Memang harga dari supplier tu memang tinggi. Kita pun keuntungan kita sikit je. Biasanya saya jual ayam harga dalam RM8 macam tu kan. Sekarang dah satu hari pun dalam sampai RM10, RM10.5. Untung untuk satu ekor dalam berapa je, dalam RM1 lebih, RM2 macam tu. Okey, saya perasan dah lama dah yang harga ayam tu memang naik secara mendadak lah. Daripada RM6 lebih sampai sekarang RM8 lebih. Memang ada setengah kedai RM9. Ada setengah dekat mana-mana tempat kedai runcit yang kampung ke RM10 ke. Boleh mencecah, ada mencecah RM10. Turun ke ayam naik pun akak tetap dengan harga yang akak jual sebungkus RM6, tapi ayam tetap memang saiz yang sama. Produk saya memang ayam saja. Jadi untuk market ayam sekarang ni saya tengok memang semakin naik. Okey, and then harga dia memang drastik gila. Okey, sebab saya pun dah 3 tahun lebih kat sini. So ayam saya rasa this year cerita memang terlalu tinggi. Okey, memang affected kat kita orang yang berniaga, especially yang guna ayam saja, tak ada guna produk lain macam ikan ke apa-apa ke kan, seafood ke apa-apa. Jadi memang mendadak, memang saya tak ada naikkan harga. So sekarang ni saya cuma boleh kejar volume sajalah. So kita harap harga ayam sekarang ni pun kau boleh back to normal lah orang cakap. Okey, standardizekan harga dia je lah. Itulah dia keadaan di Malaysia setakat ini. Ya, bukan saja di kawasan bandar, kawasan luar bandar juga melihat barangan atau harga ayam naik dengan secara mendadak dan tidak sekata tidak sekata ada yang mahal, ada yang murah di sini. Jadi baru-baru ini ada laporan Puan Sharina bahawa Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengatakan bahawa kenaikan harga barang di luar bandar mengatasi kadar inflasi di bandar dan nasional untuk tempoh 2 bulan berturut-turut. Jadi ada sebab untuk fenomena ini berlaku? Okey, sebagaimana kita maklum apabila kawasan luar bandar tu jaraknya tu adalah lebih jauh sikit daripada kita kawasan-kawasan bandar. Jadi terdapat di situ kita boleh katakan kos-kos pengangkutan menjadi faktor tambahan. Pada masa yang sama, orang-orang tengah juga yang membekalkan daripada pemborong-pemborong utama, pembekal utama turut memberi kesan kepada perbezaan harga di luar bandar. Jadi untuk mengatasi masalah ini adalah kita memang kementerian akan sentiasa engage dengan pihak-pihak persatuan, pihak-pihak pembekal utama, peladang utama bagi memastikan bekalan dapat disampaikan dengan mengurangkan layer-layer dan juga sampai terus kepada di luar bandar itu bagi
mengekang kenaikan harga yang terlampau berbeza dengan di bandar. Ya, saya setuju apabila Puan bercerita mengenai lapisan ataupun layer tersebut kan. Itu yang meningkatkan kepada supply dan demand dan harganya. Puan, mungkin buat kali terakhirnya sedikit pesanan kepada semua yang menonton, sebab sekarang pasti termasuk kita lah risau dengan kenaikan trend harga ni, ada turun sikit, ada naik banyak. Jadi macam tu, macam mana Puan daripada pihak kementerian sendiri untuk memberikan jaminan bahawa semuanya adalah masih dalam kawalan dan masih lagi akan dikuatkuasakan penguatkuasaannya Puan? Okey, apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat kesemuanya adalah pihak kementerian ada mewujudkan price catcher, iaitu di mana kita ada satu apps untuk memantau harga-harga yang berada di pasaran. Okey, price catcher ini tadi adalah pengguna boleh menyemak harga daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain, membuat perbandingan mana yang lebih murah, mana yang lebih tinggi. Jadi pengguna ada banyak pilihan, pilih tempat yang dalam kadar harga munasabah yang menguntungkan pengguna, pilihan-pilihan yang boleh dibuat dalam memilih tempat untuk kita membeli belah, untuk kita mendapatkan barangan yang lebih munasabah. Jadi daripada segi yang lain, pihak kementerian juga ada menyediakan saluran aduan sekiranya ada kenaikan harga berlaku yang didapati tidak munasabah, sebab pengguna-pengguna kita ni selalunya adalah pelanggan tetap di premis-premis pembeli ini tadi. Setuju. Jadi boleh mengadu kepada pihak kementerian melalui saluran aduan yang disediakan melalui e-aduan KPDN HEP, dan juga boleh melalui WhatsApp 019-279-4317. Ya. Okey, terima kasih di atas mewar-warkan nombor WhatsApp itu sangat penting. Jadi terpulang kepada hero-hero Melaya di luar sana untuk membantu KPDN HEP, membantu diri kita sendiri untuk memantau harga dan melaporkan peruncit atau pemborong yang melanggar harga bumbungnya. Ya, Puan, terima kasih banyak sekali lagi, selamat bertugas. Terima kasih sama-sama. Baik, itu dia Puan Nurul Syarina Ahmad, Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ceria orang dia. Betul. Dia macam ni, kita jadi pengguna yang bijak, tapi dalam masa yang sama para peniaga pun perlulah menjadi peniaga yang telus kan, yang ada integriti, bertimbang rasa, sebab kita sama-sama terasa dengan keadaan semasa sekarang. Saya suka apa yang Hanif war-warkan sebentar tadi. Kadang-kadang peruncit ni pun ada juga yang orang kata bijak. Ada udang di sebalik mi lah katakan. Harga bila naik, dia kata kepada peniaga, harga dah naik, kena beli harga ni. Bila harga turun, dia tetapkan harga tu juga. Dan dia still cakap supplier lah. Kan? Semua supplier punya pasal. Jadi itu semua kita mesti pantau sebagai pengguna yang bijak, dan kita rehat seketika sambil kita menghidupkan pagi anda. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda, kita akan beralih ke meja. Bila dah beralih ke meja, itulah meja Medsos berkaitan dengan pembubaran Don Melaka. Apa yang perlu kita ketahui? Tepat sekali, semuanya dalam Malaysia hari ini selepas ini. Seterusnya pada masa yang sama, meminta perkenan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14. Sehubungan dengan itu, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Rastam yang di-Pertua Negeri Melaka telah membuat pertimbangan dan bersetuju untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-14 pada 4 Oktober 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Proklamasi pembubaran Dewan Negeri yang ke-14 diwartakan pada hari ini 5 Oktober 2021 pada hari Selasa. Sekian, terima kasih dikeluarkan daripada pejabat Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada 5 Oktober 2021. Baik, kembali bersama kami. Inilah Malaysia hari ini, dan sekarang kita bawakan kepada anda meja Medsos. Itu antara petikan berkaitan dengan pembubaran Don Melaka daripada Speaker Dewan Undangan Negeri, dan itu yang sedang hangat diperkatakan pada ketika ini oleh warga net kita. Tepat sekali. Kepada rakyat Melaka di luar sana, kalau kita tengok media sosial, penuh dengan, biasalah, siapa yang kenal orang Melaka dengan mulutnya, tahu-tahu sajalah. Jadi setakat ni apa yang kita dapat rasakan adalah
kemarahan daripada rakyat Melaka. Kenapa jadi begini? Terutamanya kita masih sedang melawan wabak COVID-19. Dan dia seakan deja vu jugalah tentang apa yang berlaku tentang pilihan raya ini dan kita tak nak perkara yang sama berulang. Jadi kita bawakan istimewa di meja Maxwas pada kali ini bukan sekadar percakapan tapi perbincangan. Yang bersama kita adalah Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik dari Ipoh Perak bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Prof. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih meluangkan masa bersama kami. Cahaya nur terpancar dari wajah anda. Amin. Jadi saya ni bila kita baca tentang perkembangan apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Melaka, saya teringat kepada apa yang berlaku di Sarawak ya. Tapi tidak seperti di Sarawak. Di Sarawak ni Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa pilihan raya negeri Sarawak akan diadakan 60 hari selepas proklamasi darurat tamat. Yang di-Pertuan Agong telah memberikan 2 Februari sebagai tarikhnya, 60 hari selepas 2 Februari. Tetapi lain pula situasinya di Dun Melaka. 4 Oktober, 60 hari dari 4 Oktober. Kenapa ada kelainan di sini, Profesor? Sebenarnya dia situasinya berbeza. Kalau kita lihat di Sarawak, kalau ikut Sarawak sepatutnya mengadakan pilihan negeri pada bulan Jun 2021 ini. Ya, saya. Cuma apabila kita isytiharkan darurat itu sampai 1 Ogos, jadi jadi tak perlu diadakan pilihan raya sehingga 1 Ogos lah. Cuma apabila bila kita tamatkan darurat di peringkat nasional 1 Ogos, jadi keadaan yang besar daripada COVID masih lagi belum mereda. Jadi itu yang menyebabkan darurat diisytiharkan di Sarawak sehinggalah pada bulan Februari tahun 2022. Jadi itu situasinya di Sarawak. Jadi cuma berbeza dengan di Melaka. Sebab Melaka tidak masih sekarang ni kita di peringkat nasional kecuali Sarawak sajalah yang ada darurat. Ya, saya. Kita tidak ada darurat Jadi dan Melaka pula memanglah masih lagi menghadapi masalah sama COVID-19 dan apabila berlakunya krisis politik di Sarawak yang dilihat kerajaan di Melaka dilihat kerajaan Melaka mungkin akan jatuh sebab ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri ingin lompat meminta Pakatan Harapan jadi oleh kerana itu daurat tidak boleh diisytiharkan sebab ini isu negeri kalau daurat ni perlu dah diputuskan di peringkat nasional jadi itu yang pilihan yang ada kepada kerajaan Barisan Nasional sekarang yang jatuh adalah 2 saja iaitu untuk menyerahkan pada kebijaksanaan yang luar negeri untuk menentukan siapa yang menjadi kerajaan dan seterusnya kerana sudah hilang majoriti ataupun yang pilihan kedua adalah membubarkan DUN jadi pilihan yang diterima adalah membubarkan DUN oleh pihak KYT lah yang luar negeri jadi itu yang menyebabkan pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas diwantarkan semalam jadi ini berbeza dengan Sarawak cuma peringkat nasional boleh melakukan intervensi lah kalau perlu untuk sekiranya ada report pelaporan daripada MKN dan juga Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa tidak sesuai diadakan pilihan raya di Melaka darurat juga boleh diisytiharkan lah di Melaka jadi cuma situasi itu kita tak tahu lagi. Kita tunggu dan lihat apa perkembangan selanjutnya. Jadi ura-ura pun dah keluar sikit-sikit. Kita baru saja mendapat berita daripada news desk kita bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan keterangan Dia sangat takut akan krisis PRN Sabah berulang semula. Jadi mungkin akan ada intervensi di sini ataupun tidak. Pendapat doktor? Sekiranya ada seperti saya sebut tadi laporan daripada MKN dan juga Kementerian Kesihatan dan juga respon rakyat lah sebab rakyat Melaka marah bila diadakan pilihan raya ini dan cuma inilah sama ada intervensi itu atau berlaku bergantung kepada sebab situasi sekarang ni di Melaka keadaan COVID sebenarnya tambah baik dan keadaan vaksinasi pun dah saya tak pasti berapa peratus tapi sudah tinggi yang seperti mana peringkat nasional juga sudah tinggi dan cuma mungkin belum mencapai tahap 80% ataupun 90% jadi dalam konteks itu saya rasa mungkinlah dirasakan boleh dilakukan pilihan raya dengan SOP yang ketat
dilakukan oleh pihak SPR. Tapi saya ada berdiskusi dengan Hanif juga, rakan setugas saya, di mana Adun Sungai Udang, Datuk Seri Edi Sarun, mantan Menteri Besar, telah menyatakan bahawa tidak perlu adakan PRN, hanya peralihan kuasa sahaja. Itu komen yang saya bacakan. Tapi mana satu kita nak percaya ni sebagai rakyat? Betul. Apa situasi dan pemahamannya ini? Sebab menurut PH juga, Pakatan Harapan di Melaka, mengatakan bahawa perlu hanya bertukar kerajaan, tidak perlu sehingga kepada pilihan raya negeri. Bagaimana Prof sebenarnya untuk kita faham ni? Ini saya rasa dia mengambil contoh apa yang berlaku di Perikatan Nasional lah. Yang mana kita tahu bahawa krisis politik yang berlaku pada bulan Ogos dulu hanya melibatkan perubahan kepimpinan, tidak melibatkan perubahan kerajaan. Tapi dalam konteks Melaka ni, kita lihat bahawa sekiranya ada 4 yang keluar, jadi dalam bentuk gabungan bersama Pakatan Harapan, jadi dia akan mewujudkan satu kerajaan barulah yang masih lagi ada majoriti. Betul. Majoriti kecil lah, 15 kursi. Jadi itu yang dikatakan sebagai tidak perlu diadakan pilihan raya sebab ada pihak yang sudah ada cukup majoriti untuk kerajaan. Tapi pilihan yang diberikan sebab penentu pada ini adalah Governor ataupun Yang Bertuan Negeri. Yang Bertuan Negeri mengambil keputusan untuk membubarkan. Jadi itulah senario yang berlaku. Jadi situasi ini memang normal bagi situasi politik boleh berlaku dan telah pun dilakukan, Prof? Ya, kalau kita lihat di Sabah dulu beginilah keadaan yang berlaku. Apabila kerajaan warisan di situ tidak cukup, dah hilang majoriti dan dah minta pihak bawa usul ke pihak Yang Bertuan Negeri dan dah setuju untuk dibubarkan. Jadi keadaan yang Sabah sebenarnya sama berlaku di Melaka lah. Senario yang sama. Jadi untuk Melaka ni bukan presiden yang barulah. Ada presiden sebelum ini. Tapi apa yang saya dan Hanif curiga atau kita muskil kebelakangan ni kita nampak seperti semakin banyak hal ini terjadi seperti menjadi norma baru melompat mati ni. Jadi kenapa kebelakangan ini kita nampak lebih banyak pemimpin yang melakukan perkara ini? Apakah sebabnya? Adakah kerana permainan politik yang semakin buas ataupun sekadar ketandusan integriti buat pemimpin kita? Pendapat Doktor? Saya rasa banyak yang berlaku ini adalah disebabkan oleh persaingan dalaman parti politik, perebutan kuasa atau perebutan dalam kepimpinan. Jadi bila ada terlampau banyak faction ataupun kumpulan politik yang untuk berebut kuasa, diketepikan misalnya kan. Jadi mereka ada peranan dan juga ada juga menjadi sama ada ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen. Jadi mereka mengambil keputusan luar daripada arahan parti lah. Jadi itu menyebabkan kerajaan contohnya Pakatan Harapan jatuh kan. Dan sebelum ini juga permasalahan dalam Perikatan Nasional dan juga dalam kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional sebelum ini pun begitulah keadaannya disebabkan perubahan pada kepimpinan. Dan oleh kerana inilah ada usul supaya diadakan undang-undang lompat parti supaya jangan berlakunya pertukaran kepimpinan ataupun kerajaan dalam tempoh satu term atau satu tempoh lah 4 tahun atau 5 tahun kerana dia boleh menyebabkan kerajaan terlemah, perubahan kerajaan berlaku sebagainya tapi ini masih lagi diperdebatkan cuma kita tak tahu mekanisme terbaik lah untuk mengatasi atau menyelesaikan isu ini tapi oleh kerana perlembagaan kita membenarkan, jadi sebenarnya itu menyebabkan perubahan kerajaan itu berlaku dalam tengah-tengah tempoh tu jadi berlaku sebelum ni banyak negeri sebelum ni Kedah, Perak dan juga ada orang kata Negeri Sembilan pun nak berlaku, banyaklah yang berlaku yang menyebabkan rakyat semua pun rasa bimbang. Macam kita katalah kebelakangan ini banyak yang berlaku Tapi seperti kata peribahasa gajah bergaduh sama gajah, kita pelanduk iaitu rakyat terpenyet di tengah-tengah gitu. Jadi kalau diadakan PRN di negeri Melaka, adakah ini merupakan ujian litmus yang sesuai untuk menyediakan diri buat PRU 15? Kenapa Doktor? Betul, saya sangat setuju. Malah saya pun melihat ini sebagai satu testing ground ataupun pilot test lah. Kalau orang buat research dia akan sebut tu lah. Untuk melihat sejauh mana sokongan khususnya parti-parti politik yang akan bertanding nanti untuk PRU yang akan datang. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita lihat sekarang ni berlakunya pelbagai gabungan politik yang terbentuk dan mereka ingin bersaing sesama mereka khususnya terlihat Perikatan Nasional ada di situ dan Barisan Nasional dilihat tidak mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan ada Pakatan Harapan dan ada juga satu lagi mungkin gabungan Warisan dan juga Parti Pejuang dan mungkin Muda jadi nampak ada 4
gabungan politik di situ kan. Apabila berlaku sebanyak ini, selalunya tidak akan ada parti yang mendapat majoriti di peringkat DUN lah. Itu pandangan ahli politik umum lah. Jadi apa yang berlaku selepas pilihan raya nanti akan menarik. Bagaimana parti-parti ini untuk bekerjasama untuk bentuk gabungan dalam bentuk kerajaan lah. Jadi itu yang ini dijadikan sebagai satu pilot test lah. Sekiranya berlaku di sini, kemungkinan besar akan berlaku yang benda yang sama ketika PRU akan datang lah. Ya, Prof, saya ada satu soalan mungkin terakhirnya. Saya sempat membacakan komen di media sosial, luahan daripada seorang rakyat berasal dari Melaka mengatakan bahawa apa yang terkesan tersepit pastinya rakyat dalam situasi sebegini. Sebesalahlah dengan pandemiknya lagi sedang berlaku, dengan ketidakstabilan politik. Jadi sebagai rakyat pada waktu sebegini, apa yang mereka boleh lakukan? Kalau tak keluar mengundi juga akan mendatangkan masalah. Keluar juga mungkin akan mendatangkan masalah. Apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh rakyat pada ketika ini, Prof? Saya setuju kebimbangan rakyat sebab sepatutnya sekarang ni sesi DUN membincangkan tentang bajet tahun 2022. Jadi sekarang ni bila berlaku pembubaran ni, jadi bagaimana dengan bajet? Jadi itu persoalan yang menariklah untuk dibincangkan di Melaka. Dan rakyat juga memang betul mereka tidak boleh tak keluar mengundi. Mereka perlu menggunakan tanggungjawab mereka. Tapi kalau kita tidak melaksanakan undi automatik kali ini, saya rasa mungkin ramai yang tidak keluar mengundi sebab atas dasar protes kepada pilihan raya ini, dan kadar keluar mengundi pun juga agak rendah. Selain daripada kebimbangan kepada COVID-19 yang takut berebak. So jadi banyak perkara yang membimbangkan rakyat sebenarnya diadakan pilihan raya waktu ini berbanding dengan waktu-waktu sebelum inilah. Jadi itu yang, tapi mereka harus tunaikan tanggungjawab mereka sebab itu hak dan tanggungjawab mereka untuk menentukan siapa yang memimpin mereka 4 atau 5 tahun akan datang di Melaka. Baik. Tepat sekali. Walaupun insiden yang berlaku di PRN Sabah masih menghantui kita, kita harus terus maju ke depan demi kestabilan politik negara. Betul. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Azizuddin. Semoga kita dapat menjemput Prof lagi untuk ulasan politik di Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Kepada semua yang mendengarkan, pastinya banyak untuk kita cakna sekarang ini, untuk kita hadamkan. Dan satu je lah nasihat saya apabila berlaku perkara sebegini kan, sebagai rakyat kita sentiasa punya kuasa lah. Kita punya kuasa terakhir di tangan kita. Kepada rakyat Melaka di luar sana, saya pasrah saja. Kalau boleh janganlah pasrah. Ini hak anda sebagai rakyat Melaka untuk keluar mengundi jikalau PRN diadakan. Wow, saya rasa pemimpin-pemimpin sekarang ni pun harus dicalonkan untuk anugerah drama sangat. Drama betul lah. Ya, betul. Dan ini terus kita nak kongsikan berkaitan dengan anugerah drama sangat, iaitu pelakon drama OST, drama terbaik, pasangan terbaik dan banyak lagi. Siapakah yang menjadi pilihan? Undilah sekarang di www.extra.com.my/anugerah drama sangat mulai 3 hingga 31 Oktober ini. Semuanya penuh drama di Anugerah Drama Sangat dibawakan kepada anda oleh TV3. Anugerah Drama Sangat 2021. Ada pencalonan tak? Saya belum berdrama lagi. Belum berdrama lagi. Kita punya kehidupan semua aman gitu di Malaysia hari ini. Baiklah, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, kita bersama dengan seorang artis yang semakin menempel nama di industri tanah air. Siapakah dia? Semuanya di MHI.
Oh, lagu yang pastinya membangkitkan semangat di pagi ini. Barulah hidupkan pagi anda. Betul. Nas ni dari tadi dia macam ni je. Saya kalau muzik yang rancak ni saya memang in the groove lah. Mantap. Okey, kita nak terus bawakan kepada anda di Malaysia pada pagi ini penyanyinya yang sedang meningkat naik pada ketika ini iaitu Laka Idris bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar Laka? Terima kasih kerana bersama kita pagi ini. Jadi tahniah di atas kejayaan Teguh Mimpi. Saya jaga lagu ni. Saya akan dengar kalau PLKN ada lagi lah kan. Ini mesti lagu PLKN. Kita tepikan gemuruh. Sekarang Teguh Mimpi. Jadi setakat ni runut bunyinya lagu ni daripada runut bunyi drama Anak Sena. Okey, ya betul. Jadi Laka mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan pembikinan lagu ni dan macam mana rasanya bila lagu ni didengarkan setiap kali lah drama Anak Sena tu ke udara, Laka? Pembikinan lagu ni so far alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar lah. Okey, siapa penulis lagunya? Emilia kalau tak salah saya kan? Emilia, Kak Emilia ya. Kenapa dia bagi ke anak jati orang Pahang ni tiba-tiba? Buat pertama kali saya dengar lagu ni dalam drama tu rasa tak tahu cakap macam mana sebab bukan senang nak dapat jadi OST kan lagu semua. Itu yang saya nak tahu, macam mana Laka mendapat peluang keemasan ni? Bukan tiba-tiba je, suara kau sedap lah, jom nyanyi lagu OST ni, tiba-tiba macam tu. Betul. Macam mana jadi? Siapa melamar siapa ni, Laka? Lagu ni sebenarnya dah ada untuk cerita tu, cuma pemilihan penyanyi itulah alhamdulillah saya diketengahkan oleh Cik Jaja Ishak untuk menyanyikan lagu ni. Dan kalau tak salah saya, Jaja Ishak ada satu akademi untuk pelakon di Kuantan kan? Adakah anda sebahagian daripada akademi tersebut? Ya, saya memula ceburi bidang ni dalam bidang lakonan yang dianjurkan oleh Jaja Ishak dan Ismail Yusof jugalah dekat Kuantan ni. Patutnya nak jadi pelakon. No wonder lah. Tiba-tiba jadi penyanyi pula. Macam mana boleh terjebak? Sebenarnya tak nak pun jadi pelakon. Saya pergi kelas tu, saya cuma cakap kat dia saya nak jadi penyanyi. Saya tak nak jadi pelakon. Memang boleh macam tu. Okey, Laka, mungkin sebagai pengenalan sebab macam kita dah ke depan sangat ni. Mungkin baru yang menonton kan nak berkenalan dengan awak. Siapa sebenarnya Laka Idris ni kalau nak dikongsikan? Silakan. Saya duduk Kuantan, saya orang Kuantan. Dan semua boleh tengok dekat IG saya Laka Idris dan saya akan berkongsikan kehidupan saya dekat story IG, dekat story FB. Jadi dia ni malu-malu sikit, dia tak nak cerita banyak-banyak sangat. Jadi kalau nak tahu selebihnya, kita ke media sosial saya. Pandai. Itu dia taktik dia begitu. Jadi macam mana perasaan Laka Idris apabila lagu Teguh Mimpi ini dicalonkan di Music? Setakat ni saya tak dapat nak menggambarkan macam perasaan saya lah. Terlalu happy. Laka ni satu nasib baik awak tak jadi pelakon. Bila awak happy muka awak sama, bila awak teruja muka awak sama, bila awak tengah fikir muka awak pun sama juga. Semua emosi dizahirkan dengan suaranya. Okey Nas, sepatutnya kalau happy tunjuk macam mana? Kalau happy saya pakai mask lah. Kalau happy dia teruja begitu. Kalau tengah fikir begini sikit. Tapi Laka ni steady je orang dia. Jangan sampai Nas buat kalau makanan tu sedap macam mana kan? Meleleh-leleh. Okey Laka, kita nak dengar sikit boleh secara langsung ni pada pagi ni belanja sikitlah suara awak dengan lagu Teguh Mimpi ni. Boleh tak? Live. Silakan. Ku akan coba apa yang bisa meneruskan langkahku. Tak kira apa, tetap berlari menuju bahagia cinta. Itu dia live. Siapa kata Laka Idris tak boleh menyanyi? Silap. Mantap. Okey, Laka, kalau nak dikongsikan, sebab sebelum ni kabarnya awak banyak buat cover version Yep. Okey, lagu apa yang menaikkan semangat awak lah? Bila nyanyi tu je memang awak rasa that's the best lah, Laka? Kalau buat naik semangat saya, lagu terbaru saya, lagu Teguh Mimpi. Bila saya macam tak ada semangat ke, okey, dengar lagu ni lah.
Dia tak main dengan lagu orang lain. Tak main dengan lagu orang lain. Dia nyanyi lagu dia juga. Tahniah diucapkan. Jadi semoga anda menjadi Mr. OST kedua. Kalau dulu Ibu Hafiz menempuh nama sebagai Mr. OST. Dan sekarang kita ada Laka Idris. Jadi teruskan pencapaian anda di industri seni kita. Laka. Okey. Jumpa lagi Laka. All the best. Okey. Bye. Assalamualaikum. Comel-comel lah anak muda sekarang, artis-artis kita sekarang. Malu-malu lagi lah. Itulah dia. Sebab saya ni, layan drama Melayu. Tapi sekali-sekala ada juga layan drama antarabangsa. Macam drama Korea gitu kan. Jadi kepada anda suka drama ataupun siri Korea, ini satu waru-waru untuk anda. Untuk tonton sinema filem Korea. Berita baik kepada semua peminat cerita Korea di luar sana. Anda boleh saksikan filem Korea lakonan opa-opa kesayangan anda. Seperti Park Seo Joon, Sung Joong Ki, Hyun Bin. Ada Hyun Bin dan ramai lagi. Ditonton sinema dengan hanya RM1.90 saja. Ya, betul. Ada pelbagai genre filem popular menarik untuk tontonan anda sekeluarga. Jadi langgan di www.cinema.tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton sekarang. Opa. Yes, sarang heyo. Itulah dia. Macam mana siaran pertama kali dengan saya? Saya seronok lah. Seronok dah. Maksudnya pertama kalinya melihat secara depan kan? Bersama-sama. Dan kita serasi bersama begitu. Ya, insya-Allah. Harap pun semua rasa macam itulah. Jadi haraplah kita terus dapat menghidupkan pagi anda. Itu saja daripada saya, Nazruddin Rahman. Ya, saya Hanif Miswan. Esok teruskan bersama kami di MSI. Ada tajuk yang sangat menarik iaitu literasi kewangan. Sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Senyum selalu. Bye-bye.